Ini adalah imej sebenar lohong hitam galaksi kita. Lohong hitam Bima Sakti. Pengimejan lohong hitam kelihatan seperti sebuah mimpi yang mustahil. Lagipun, ianya gelap dan tidak memancarkan cahaya. Jadi, dengan cara apa kita boleh melihatnya? Dunia sains angkasa sekali lagi telah mencipta sejarah apabila merakam imej lohong hitam gergasi di pusat galaksi kita. Terletak sejauh 27,000 tahun cahaya dari bumi. Persoalannya, apa yang dilakukan ahli astronomi bagi mendapatkan imej sebenar lohong hitam tersebut? Sebelum itu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, dengan teleskop yang cukup besar, kita sekurang-kurangnya boleh melihat persekitaran terdekat lohong hitam terbesar dan supermasif, malah jisimnya berbilion kali ganda dari matahari kita. Dan seterusnya membongkar beberapa rahsia misteri raksasa yang sedang bersembunyi ini. Secara matematik, untuk melihat lohong hitam sebesar itu, kita memerlukan teleskop sebesar bumi. Mampukah kita membina teleskop sebesar bumi? Sudah tentu tidak. Beberapa tahun lalu, 300 ahli astronomi dari 80 institut di seluruh dunia bekerjasama dalam menemui cara untuk mencipta teleskop sebesar planet kita. Dan mereka melakukannya tanpa menggunakan cermin, skru maupun keluli baru. Teleskop Event Horizon atau EHT bukanlah sesuatu yang nyata, tetapi berkonsepkan teleskop maya. Hasil kebijaksanaan dalam menggunakan radio teleskop berkuasa tinggi sedia ada, termasuk ALMA dan Apex yang dimiliki bersama oleh ESO. Mereka menggabungkan pemerhatian mereka dengan teknik yang dikenali sebagai interferometri garis pangkal amat panjang, satu cara yang tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelum ini. Mungkin anda tidak pernah mendengar kaedah ini di sekolah dahulu, tetapi sebenarnya ia berfungsi dengan baik. Seperti yang ditunjukkan oleh pasukan EHT pada tahun 2019. Ketika itulah mereka mendedahkan objek gergasi di tengah-tengah galaksi M87 ke dunia secara umum. 55 juta tahun cahaya jauhnya dari kita. Imej pertama lohong hitam. Untuk memahami dengan tepat betapa sukarnya perkara itu, Astrolab akan jelaskan beberapa fakta. Pertama sekali, anda harus tahu bahawa teleskop EHT tidak dapat melihat lohong hitam sendiri kerana ia tidak kelihatan. Sebaliknya, mereka mengambil isyarat radio daripada gas yang panas dan bercahaya di sekelilingnya dan merakam bayang-bayang lohong hitam di sekitarnya. Nah, teleskop dalam tata susun EHT haruslah diarah dengan tepat pada kedudukan yang sama di langit pada masa yang sama. EHT boleh mengesan sama ada salah satu teleskopnya yang terletak ribuan kilometer antara satu sama lain memiliki perbezaan walau hanya 1 mm dan jika pemasaan dianjak sebanyak 1 trilion saat. Selanjutnya, pengimejan lohong hitam dalam M87 memerlukan penggabungan pemerhatian semua teleskop dalam rangkaian untuk membolehkan ahli astronomi mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Selain itu, interferometri berfungsi dengan baik jika anda mempunyai teleskop yang banyak. Pasukan itu mempunyai 8, walaupun kini rangkaian telah berkembang kepada 11 buah teleskop. Jadi, pasukan EHT terpaksa membangunkan algoritma khas supaya dapat mengisi kekosongan dan membina semula imej mereka. Ia seperti menggali jawapan teka-teki dengan kebanyakan kepingan hilang, cuba memikirkan apakah imej yang akan terbentuk secara keseluruhannya. Untuk menentukan sama ada keputusan itu menepati kaedah saintifik, mereka menggunakan pelbagai cara. Simulasi komputer untuk mengenal pasti ralat diperkenalkan oleh rangkaian teleskop mereka. Pasukan yang berbeza bekerja secara berasingan membina semula imej dengan cara yang berbeza, teknik dan perisian baru. Kerja ini mengambil masa bertahun-tahun sehinggalah saintis memastikannya telah melakukannya dengan betul. Barulah mereka menunjukkan imej atau hasil kerja mereka kepada dunia. Hasilnya sama seperti mencerap lohong hitam di M87 dengan teleskop sebesar bumi. Alat ini begitu berkuasa sehingga kan boleh melihat butiran sekecil donat di bulan.
Jadi, apa rancangan seterusnya untuk EHT? Kalau dah berjaya lihat black hole di galaksi lain, sudah tentu kita mahu melihat black hole galaksi kita sendiri. Pasukan ini telah menghalakan teleskop mereka kepada sasaran seterusnya, Sagittarius A, lohong hitam supermasif di tengah-tengah Bima Sakti. Sagittarius A adalah lebih dekat dengan bumi berbanding M87. Jadi mungkin kita akan fikir lebih mudah untuk mendapatkan imej lohong hitam galaksi kita sendiri. Realitinya, sebenarnya sangat sukar. Pertama, pusat Bima Sakti kelihatan kabur kepada kita disebabkan oleh awan debu dan gas panas yang menyerakkan isyarat radio yang datang sekeliling lohong hitam. Tambahan, disebabkan Sagittarius A 1,500 kali lebih kecil daripada saudaranya iaitu M87, dari segi masa isyarat radionya berubah jauh lebih pantas. Ia mempunyai gumpalan plasma yang mengorbit di sekelilingnya selang beberapa minit, manakala M87 mengorbitnya selang beberapa hari. Ini memaksa ahli astronomi untuk menyesuaikan algoritma mereka dan membangunkan teknik baru untuk mendapatkan imej yang lebih stabil. Seolah-olah cuba mengenal pasti peta Malaysia pada putaran glob yang berpusing pantas. Akhirnya, pasukan EHT berjaya mengatasi semua halangan ini, dan inilah imej pertama Sagittarius A, lohong hitam di pusat Bima Sakti kita. Manusia kini memasuki fasa dunia teknologi angkasa lepas yang jauh lebih mencabar. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.